Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Sarawak Memilih. Bagi program Sarawak Memilih kali ini, saya ingin cuba mendapatkan kisah-kisah di sebalik berita itu, kisah-kisah rakyat yang mana saya akan bertemu dengan seorang cukup terkenal dalam bidang pengurutan di Sarawak ini, terutamanya di Kuching, yang mana beliau juga merupakan Pengerusi Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia Cawangan Sarawak, Isaac Ngau. Tuan, terima kasih kerana sudi bersama Sarawak Memilih di Astro Awani untuk hari ini, Tuan. So mungkin Tuan kita boleh cerita sikit. Seperti yang saya tahu, Tuan terlibat dalam bidang urutan ini sejak berusia 18 tahun. Cacat penglihatan sejak berusia 14 tahun. Bagaimana mendorong Tuan yang mungkin kita boleh katakan mengalami kekurangan tidak seperti manusia lain untuk menceburi bidang dan boleh meneruskan kehidupan Tuan? Ya, saya mula mendapat kabar saya tak nampak umur saya 14 tahun. Jadi semasa itu saya masih di kampung lah. Jadi apabila keluarga saya terlalu mengongkong saya dan saya tak dapat nak keluar. Tetapi akhirnya apabila ada seseorang yang menggalakkan saya untuk keluar daripada pendalaman dan akhirnya saya mendapat kemahiran di Pusat Latihan bagi Orang Buta Sarawak. Dan selepas itu tahun 1995 saya mengorak langkah lagi ke Semenanjung Malaysia, iaitu di Pusat Latihan bagi Orang Buta Malaysia. Dan dari situlah titik tolak saya mendapat kemahiran. Dan selepas itu saya bekerja di Kuala Lumpur dalam tempoh 4-5 tahun dalam bidang urutan badan dan juga urutan refleksologi. Dan akhirnya pada tahun 2021 saya telah mendapat tawaran menjadi tenaga pengajar di Pusat Latihan bagi Orang Buta Malaysia. Baiklah, kita juga ingin bertanyakan kepada Tuan Isaac bagaimana Tuan sebenarnya memulakan perniagaan pusat urutan dan juga refleksologi ini, Tuan. Saya mula berniaga di Sarawak ini pada tahun 2014 dan selepas itu saya tingkatkan lagi untuk tambah lagi cawangan dan sekarang ini sudah 7 tahun lah perniagaan ini sudah dijalankan dan sekarang ini telah memberi manfaat kepada 9 orang pekerja lah OQ penglihatan. So maknanya di samping Tuan membuka perniagaan, maknanya 9 orang lagi orang kelainan upaya penglihatan dibantu untuk mendapatkan pendapatan sekaligus boleh meneruskan hidup. Dalam kalangan mereka umur dalam lingkungan berapa, Tuan? Dan mungkin Tuan boleh ceritakan? Kebanyakan pekerja saya dia pelbagai latar belakang dari bangsa dan juga usia. Dia ada yang berumur bawah daripada 30 tahun dan ada yang lebih daripada 30 tahun. Tuan, jika Tuan melihat kepada membuka perniagaan sebelum ini menjadi tenaga pengajar, betul? So, ini salah satu peluang Tuan untuk mengangkat orang-orang kelainan upaya penglihatan ini agar mereka ada kerja. Sekaligus mereka tidak rasa dipinggirkan. So, maknanya ada kerja, ada motivasi. Bagaimana pandangan Tuan? Ya, sebab saya melihat kepada peluang pekerjaan itu kurang. Jadi di sini saya mengambil satu inisiatif untuk membuka perniagaan dan membuka peluang untuk OQ. So saya rasakan dengan adanya kerja, mereka tidak akan bergantung penuh dengan bantuan. Sebab mereka mengharapkan kewangan setiap hari, mengharapkan duit yang hasil daripada kehidupan mereka, mereka boleh meneruskan kehidupan. Okey, Tuan yang seperti saya tahu Tuan merupakan suku kaum Kayan daripada pedalaman di Baram sana. Mungkin Tuan bagaimana? Mungkin Tuan sekarang tinggal di Kuching, sebuah kawasan yang mungkin maju berbanding di kawasan Tuan kampung di pedalaman. Bagaimana Tuan melihat pencapaian diri Tuan sekarang? Maknanya datang dari jauh masih lagi boleh meneruskan kehidupan dengan pelbagai cabaran, Tuan? Ya, kalau nak dibandingkan tahun 90-an ataupun 80-an memang agak banyak perkara yang mungkin saya tak dapat nak berceritakan, tetapi apabila saya sudah terdedah dengan masyarakat luar di mana saya telah ke Semenanjung dan balik ke Sarawak semula, di mana saya melihat golongan OQ penglihatan itu boleh meneruskan kehidupan. Mereka harus
percaya pada diri dan ingin berusaha. Itu yang paling penting. Okey Tuan, mungkin kita boleh melihat sikit ini merupakan Tuan punya pusat refleksologi kan, mungkin kita boleh tengok sikit Tuan. Apa keadaan di sini, ada berapa ke apa. Ya, so ada 3 bilik setakat, ada 2 bilik setakat ni Tuan Ya, di sini ada 2 bilik untuk kita membuat perkhidmatan urutan badan. Dan kita ada juga 2 tempat lagi di bahagian luar untuk kita memberi perkhidmatan urutan refleksologi. Baiklah Tuan, kalau kita melihat kepada cabaran menjadi seorang orang kelainan upaya, maknanya kita tidak sama seperti orang lain. Macam Tuan pun faham dengan perkara itu. Kalau boleh saya melihat, cuba memahami bagaimana Tuan mendidik anak-anak muda yang baru itu supaya bangkit bersama-sama, maknanya tidak hanya berputus asa atau apa. Dalam kepimpinan saya, saya lebih suka membawa golongan OQ penglihatan ini kepada masyarakat luar. Bukan sebelum ni tak pernah ada. Cuma maksud saya di sini, saya nak mereka dapat hidup sebagaimana masyarakat yang di luar sana dan mereka dapat berdikari selepas itu. Kerana tidak ada perkara-perkara yang mungkin bagi mereka akan rasa terpinggir. Oh, okey. So Tuan, kalau melihat kepada terpinggir itu, ada ramai ke yang berputus asa sebelum ini Tuan? Maknanya macam mana ramai yang berputus asa melihat kepada kekurangan diri, tidak mahu bekerja, hanya mengharapkan kepada bantuan semata-mata saja ke? Kalau kita melihat kepada keupayaan mereka, memang ada keupayaan dan mereka juga ada kelayakan. Sebab mereka juga ada sijil dari sudut pendidikan mereka. Tetapi peluang pekerjaan tu kurang. Jadi apabila peluang pekerjaan kurang, jadi mereka merasakan macam kehidupan mereka tu macam sukar untuk nak diteruskan. Kerana itu mereka bergantung penuh dengan bantuan. Oh, okey Tuan. So maknanya Tuan, kalau jururut dah ada sini, maknanya bertauliah, boleh memberi perkhidmatan dan juga bukan saja melihat kepada kekurangan itu. Okey Tuan, kalau boleh kita bercerita juga mengenai tentang bantuan-bantuan yang dapat untuk membantu orang-orang kelainan upaya penglihatan seperti Tuan sendiri kan. Okey, sebelum itu Tuan, kita akan melihat kepada sedikit data mengenai pilihan raya Negeri Sarawak yang akan datang. Tarikh-tarikh penting, bagaimana jumlah pengundi dalam kalangan orang kelainan upaya Tuan. Ya Asim, dalam kita bercerita dalam Sarawak Memilih ini juga suka untuk saya kongsikan data-data yang berkaitan dengan golongan orang kurang upaya di negeri Sarawak. Ini berdasarkan statistik untuk 2 tahun khususnya, 2019 dan juga perbandingan pada tahun 2020, di mana 36,069 orang kurang upaya ataupun kelainan upaya didaftarkan di Sarawak pada tahun 2019 dan angka ini meningkat kepada 39,246 orang. Dan ini adalah angka-angka yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan maksudnya terdapat peningkatan, ada kesedaran. Apabila mereka berdaftar dengan JKM, angka ini ataupun nombor-nombor ini, mereka yang sudah berdaftar dapat dibantu dengan lebih mudah. Dari segi pecahannya, sebanyak 14,291 kes adalah yang melibatkan orang kurang upaya mengalami masalah pembelajaran, di mana 11,320 pula yang melibatkan kecacatan fizikal, manakala mereka yang mengalami kelainan mental pula mendapat ataupun berada ataupun yang berdaftar ialah sebanyak 45,556. Dan daripada angka ini, secara spesifiknya kepada bilangan kumulatif OKU di Sarawak yang menerima bantuan khususnya orang kelainan upaya ataupun kurang upaya penglihatan, pada tahun 2018 sebanyak 3,833 orang. Maksud saya, 3,833 orang yang berdaftar di bawah JKM, di mana angka ini meningkat pada tahun 2019 kepada 4,232 orang dan pada 2020, 4,542 orang kurang upaya penglihatan mendaftar di bawah JKM. Seperti mana saya katakan tadi, apabila sudah mendaftar di bawah JKM, ini lebih mudah untuk dibantu dan juga diselaraskan program yang berkaitan dan juga masalah sebenarnya dapat diatasi ataupun dapat diselesaikan dengan lebih baik. Dan dalam fakta ini juga daerah Kuching, contohnya pembahagian ataupun bilangan kumulatif OKU di beberapa daerah di Sarawak
di Kuching mencatatkan sebanyak 973 orang pada tahun 2019, meningkat kepada 1,024 orang pada tahun 2020. Daerah Lundu 2019 hanya 639 orang yang mendaftar. 2020 712. Mukah seramai 189 orang, meningkat sedikit peningkatan 2020 sebanyak 197 orang, manakala di daerah Kapit 118 orang OKU yang didaftarkan pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ianya seramai 126 orang. Dan angka-angka ini akan melihat dan juga akan memberikan peluang kepada pihak kerajaan, pihak agensi, NGO dan juga masyarakat secara kumulatif dan juga secara kolektifnya untuk membantu orang kurang upaya ini. Kembali kepada Asim di sana. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Okey. Baiklah, bertemu kembali. Seperti mana yang kita tahu, penamaan calon untuk pilihan raya ke-12 Sarawak akan diadakan pada 6 Disember, hari mengundi awal pada 14. Sementara itu, pada hari pengundian PRN ke-12 Sarawak adalah pada 18 Disember. Maknanya orang kelainan upaya OKU juga tidak akan ketinggalan untuk menunaikan tanggungjawab mereka mengundi calon atau wakil rakyat yang mereka akan pilih untuk membentuk kerajaan sekaligus membawa aspirasi kepada mereka. Okey, daripada kita bercerita mengenai keadaan pilihan raya itu, bagaimana perjalanan pilihan raya, saya juga ingin membawakan, jika sebentar tadi kita bersama dengan pengerusi Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia Cawangan Sarawak, Ishak Ngau, yang bersama saya sekarang ini, Tuan Ishak. Tuan, saya dari tadi melihat kepada typewriter ni, Braille ini, mungkin apa kegunaan dia, mungkin apa untuk perjalanan Tuan punya perniagaan, apa yang akan digunakan Tuan? Ini adalah Braille, iaitu mesin Braille. Mesin Braille ni membantu kami golongan OKU untuk kami apabila kita nak buat satu-satu rekod macam contohnya hari ini kita mendapat customer, berapa jumlah dia. Jadi di sinilah tempat kita buat dia punya rekod. Jadi maksud dia dengan mesin Braille ni, apabila kita menulis ataupun menekan dia punya butang-butang ni, jadi maksud dia akan keluar timbul itu, simbol itu untuk kita membaca lah. Sebab kita menggunakan daya rasa. Jadi contoh dia, saya bagi contoh di sini, apabila saya nak tulis sekarang ni saya tulis untuk nombor 1. Jadi saya akan buat macam ni. Jadi di sini adalah nombor 1. Jadi maksud dia hari ini saya dapat 1 pelanggan. Contoh dia macam itulah. Jadi ini sebagai rekod dan saya akan tulis jumlah dia berapa. Kalau saya kata jumlah, jadi saya akan tulis jumlah dia, saya kata RM20. Jadi contohnya di sini ada rekod dia iaitu RM20. 1 jam tadi iaitu RM20 untuk rekod saya untuk hari ini. Jadi maksud dia mesin ni sangat membantulah untuk kami buat rekod setiap hari. Braille ni Tuan. Okey Tuan, kalau berbalik kepada perniagaan Tuan juga, macam tadi kita bercerita tentang bantuan dan sebagainya. Okey, bagaimana Tuan melihat sambutan pada tempoh pandemik sebelum ini memberi kesan kepada Tuan? Sudah pasti memberi kesan sebab semua sektor akan terjejas. Tetapi dengan bantuan-bantuan kerajaan tu macam mana Tuan boleh Tuan melihat kepada perkara itu? Bantuan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan sangat membantulah golongan OKU penglihatan. Terutama sekali kami yang berniaga, ada bantuan daripada kerajaan pusat. Okey, yang membantu kami dalam perniagaan lah. Dia memberi bantuan one off JKP bantuan JKP. Selepas itu kita juga dapat bantuan-bantuan lain macam bakul makanan. Jadi dengan bantuan-bantuan ini kita boleh meneruskan kelangsungan hidup lah. Walaupun dalam keadaan yang agak sukar, kerana kita buka tutup perniagaan, tapi sikit sebanyak kita masih boleh meneruskan kita punya perniagaan dan kita boleh meneruskan kehidupan kita walaupun dalam keadaan yang agak sukar. Harapan kami tu ialah macam jerai hati nak. Macam ada api, mungkin ada tambah sikit lah. Lebih di tempat yang tempat yang sibuk-sibuk tu banyak kereta,
Mun kami tu sedapi, susah dikit nak nyebrang. Tambah traffic light lah ho. Berbunyi juga. Okey. Mun bunyi, sepandai je kami. Okey. Bank memang bagus. Okey. Kalau bank boleh disediakan disediakan dalam braille dengan suara, itu ya lebih baiklah. Di Kuching tu secara segi yang dah disediakan lah Hong Leong Bank. Ya antara kemudahan yang sangat mudah untuk kami orang lah. Jadi semua bank boleh macam ya. Maksudnya kita mau ada mesra OKU lah. Macam tu juga dari segi pergerakan kami di mana-mana kemudahan di Malaysia ni tak seperti di luar, negara luar. Contohnya kan di bangunan-bangunan tidak ada kita naik lift ada yang tulisan braille, ada bila kita tekan button dia boleh cakap, tak ada. Seperti mana di negara luar lah, sebab kita pun terlibat dalam sukan juga kan. Kita pernah diam di penginapan asrama tempat diorang tu. Bagus betul tempat ini. Ada apa? Tulisan braille lagi, boleh cakap lagi. Di Malaysia belum ada lagi. Itu yang kita perlu harapan kita dengan pihak kerajaan lah. Ambil berat tentang golongan OKU. Contohnya sekarang kan ada e-hailing macam tu kan. So mungkin bagi golongan kita orang OKU ni boleh ada macam special bayar lah ataupun bagi diskaun untuk bayaran tambang untuk naik kenderaan e-hailing macam tu ya. Sebab sekarang sudah senang kan kalau kita nak bergerak satu tempat kan tak perlu guna bas lagi. Apa contoh? Contohnya sekarang kan ada e-hailing macam tu kan. So mungkin bagi golongan kita orang OKU ni boleh ada macam special bayar lah ataupun bagi diskaun untuk bayaran tambang untuk naik kenderaan e-hailing macam tu ya. Sebab sekarang sudah senang kan kalau kita nak bergerak satu tempat kan tak perlu guna bas lagi. Kewangan sikit untuk kita orang, kita orang kerja lain nak urus. Kalau tak ada urus, tak ada gaji. Karena kewangan ada bantuan kebajikan 450 sebulan. Kalau ada penambahan lah, uang sewa kami orang bayar, makan minum. Yang pentingnya. Tuan melihat bagaimana menjelang kepada pilihan raya negeri kali ini kan, bagaimana Tuan melihat kepada komitmen kerajaan ke atau wakil rakyat ke, apa yang Tuan selaku pengerusi pertubuhan orang cacat penglihatan cawangan Sarawak ini melihat untuk persatuan korang atau ahli-ahli dapat dibantu? Kalau kita nak sebut tentang pilihan raya, dia 5 tahun sekali. Jadi apabila pada kali ini giliran Sarawak pula akan mengadakan pilihan raya. Sebagaimana tahun-tahun yang sebelum-sebelum ini, memang untuk golongan OKU telah pun dipermudahkan, di mana kita dibenarkan membawa pembantu, dan juga kalau tak ada pembantu pun kita datang ke pusat pengundian, kita juga dibantu oleh pihak petugas. Jadi di situ kita melihat keperluan kami telah diambil kira. Sebab kita pun ada hak untuk mengundi dan ada hak untuk memilih wakil rakyat. Sebab apabila kita memilih mengikut apa yang kita nak, besar kemungkinan wakil rakyat yang kita pilih itu adalah yang betul-betul memberi perkhidmatan kepada masyarakat.
Okey, mungkin Tuan, pertanyaan terakhir saya lah menjelang ke pilihan raya negeri Sarawak ini, seperti mana yang penonton di Sarawak ni ketahui, yang mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah mengemukakan bahawa pengundi dalam kalangan orang kelainan upaya OKU ada di Sarawak, pengundi berdaftar mereka adalah 13,871, yang mana mereka akan mengundi di saluran pertama. Dan seperti mana yang Tuan Isaac katakan tadi, pengundian mereka cukup mudah, akan diberi keutamaan memandangkan mereka adalah orang kelainan upaya. Maknanya mereka boleh menunaikan tanggungjawab demokrasi itu dengan keadaan yang baik dan juga selamat dan juga selesa. Okey Tuan, mungkin kali terakhir saya melihat apa harapan Tuan kepada kerajaan negeri yang baru nanti, kerajaan negeri Sarawak yang baru, dari segi membantu masyarakat-masyarakat yang juga ahli-ahli komuniti persatuan Tuan sendiri. Secara peribadi saya mewakili OKU Penglihatan dan juga OKU secara keseluruhan dia. Memang kami sangat berharaplah dengan tertubuhnya kerajaan baru, kita nak satu kerajaan yang lebih stabil, bukan setakat stabil tetapi prihatin, di mana golongan OKU juga harus diberi keutamaan tentang hak mereka. Di mana di Sarawak ini sendiri kalau kita lihat dari sudut bidang pekerjaan masih lagi jauh tertinggal. Maksud saya peluang pekerjaan untuk golongan OKU Penglihatan khususnya, dan saya berharap sangat supaya perkara ini akan diambil kira lah pada masa-masa akan datang. Baiklah, terima kasih Tuan. Mungkin itu sedikit harapan kepada kerajaan negeri yang baru nanti, agar masyarakat atau golongan orang kelainan upaya, bukan saja penglihatan, pendengaran, fizikal, pembelajaran dan lain-lain, akan terus dibela oleh kerajaan yang baru nanti. Sekian daripada saya, Asim Hassan. Kita jumpa lagi.